Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Mei 2020 bersama saya Syazwana Ami. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan tidak campur tangan dalam keputusan Badan Kehakiman mengenai hukuman yang diberikan kepada pesalah-pesalah yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini berikutan orang ramai mempersoalkan mengapa ada pesalah yang didenda maksimum RM1,000 dan penjara dan ada yang menerima denda lebih rendah. Kuasa menentukan berapa jumlah hukuman adalah kuasa kepada magistrate yang terlibat. Hakim, magistrate yang terlibat. Itu kuasa magistrate. Dan kita sebagai sebuah negara yang demokrasi, yang mengamalkan kebebasan sistem kehakiman ini, judiciary ini, maka kerajaan tidak campur tangan di dalam keputusan yang dibuat oleh mahkamah terhadap mana-mana yang dituduh di mahkamah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA mengesahkan bahawa 6 warga asing yang sedang dalam siasatan berkaitan dengan kes COVID-19 telah melarikan diri dari sebuah pusat kuarantin di Kuala Lumpur Isnin lalu. Menurut seorang jurucakap yang dihubungi oleh Malaysia kini, kejadian itu bagaimanapun berada di bawah bidang kuasa polis kerana pasukan itu bertanggungjawab terhadap keselamatan di semua pusat kuarantin. 4 Mei lalu, Kementerian Kesihatan membuat laporan polis mengenai 4 warga Indonesia dan 2 orang warga Bangladesh yang melarikan diri dari pusat kuarantin di Institusi Pendidikan Guru Malaysia Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur. Hasil siasatan mendapati bahawa mereka yang melarikan diri dengan memanjat pagar di belakang blok 1 dan 4 bangunan tersebut yang tidak dipasang dengan kawat berduri. Menurut jurucakap itu, terdapat sejumlah 242 orang yang disiasat PUI di pusat kuarantin ketika kejadian itu berlaku. Susulan kejadian itu, kawalan keselamatan telah ditingkatkan di lokasi tersebut. Kementerian Luar Negeri memaklumkan 55 jemaah tabligh warga Malaysia yang terkandas di India ekoran penularan wabak COVID-19 telah didakwa menyalahgunakan visa lawatan oleh pihak berkuasa India. Menurut Timbalan Menteri Luar Negeri Kamaruddin Jaafar, mereka merupakan sebahagian daripada 190 jemaah tabligh warga Malaysia yang masih terkandas di negara itu. Kementerian ini melalui perwakilan-perwakilan Malaysia di India masih menghulurkan bantuan konsular sewajarnya kepada semua jemaah tabligh yang terlibat dalam memastikan kebajikan mereka senantiasa terpelihara. Ini termasuklah pemberian bantuan dari segi makanan, ubat-ubatan dan barangan asas harian. Selain itu, saya juga telah mengarahkan perwakilan-perwakilan Malaysia di India untuk menyelaras usaha bagi membolehkan mereka ini mendapat khidmat guaman. Kementerian Kesihatan memaklumkan seramai 135 lagi pesakit pulih daripada wabak COVID-19 dan dibenarkan pulang hari ini. Ia menjadikan jumlah pesakit yang telah pulih setakat ini kepada 4,702 orang, iaitu 73.15% daripada jumlah keseluruhan kes. Seorang lagi pesakit COVID meninggal dunia menjadikan angka korban meningkat kepada 107. Sebanyak 45 kes baru dilaporkan setakat pukul 12 tengah hari tadi menjadikan jumlah keseluruhan setakat ini kepada 6,428 kes. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 45 kes baru yang dilaporkan hari ini, 1 kes import dilaporkan. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 44 kes, di mana sebanyak 1 kes telah dikesan dari kluster dan lokaliti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di kawasan Pasar Borong, Kuala Lumpur. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Azmin Ali menyindir ahli politik veteran DAP Lim Kit Siang supaya mengamalkan penjarakan politik di samping penjarakan sosial ketika ini. Beliau berkata demikian setelah Lim mengkritik kenyataannya sebelum ini bahawa tindakan undang-undang
boleh diambil pada negeri yang tidak membuka kembali ekonomi. Semalam, Azmin menjelaskan ia bukanlah ancaman tetapi peringatan bahawa kerjasama kerajaan negeri diperlukan untuk memulihkan negara. Bagaimanapun, Lim yang merupakan anggota Parlimen Iskandar Puteri tidak menerima penjelasan itu dan menyifatkan Azmin telah meninggalkan rasa kurang enak terhadap hubungan antara kerajaan pusat dan negeri. Lim juga menggesa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin campur tangan dengan mengadakan pertemuan dengan semua kerajaan negeri bagi memastikan semua pihak berada di pihak sama dalam melawan COVID-19. Personaliti fashion terkenal Wak Doyok hari ini didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan menggunakan tanpa kebenaran bertulis lambang kemahkotaan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bagi tujuan persendirian. Wak Doyok atau nama sebenarnya Muhammad Azwan Muhammad Noor, 40 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Wan Muhammad Nuri Syam Wan Yaakob. Wak Doyok didakwa mengikut Seksyen 3-1-A enakmen lambang gelaran dan anugerah dalam kurungan mencegah penggunaan tidak wajar Johor 2017. Ia membawa hukuman denda tidak kurang daripada RM250,000 atau tidak lebih RM500,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Kes berkenaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Muhammad manakala tertuduh diwakili Peguam MN Halim, Mat Amin dan Syafi'i Naim. Hakim memerintahkan tertuduh dijamin sebanyak RM35,000 dengan seorang penjamin manakala sebutan kedua kes ditetapkan pada 15 Jun depan bagi penyerahan dokumen. Wak Doyok mengundang kontroversi apabila tindakannya menempah dan membeli cincin dengan ukiran lambang peribadi Sultan Johor Sultan Ibrahim pada 2018 melalui dalam talian dari sebuah syarikat di Indonesia. Beliau kemudiannya memohon maaf kepada keluarga diraja Johor selepas Tunku Temenggung Johor Tunku Idris Iskandar Sultan Ibrahim meminta penjelasan mengenai cincin tersebut di Instagram baginda. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk Sekilas Fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi.